الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Ini satu kisah. Rasulullah memasuki pasar. Ah, ni. Macam yang banyak peniaga buat lah. Kadang yang elok-elok letak depan, yang tak elok tu letak belakang. Tapi dijual juga. Ah, ini yang Rasulullah kata, kenapa kau tak dia kata barang ni basah. Apakah apa yang basah-basah ini, hai kau yang punya makanan ini? Allah tengok pedagang ni. Dia kata makanan ni kena air hujan. Kalau kenapa kau tak letakkan di atas agar dilihat oleh pembeli? Rasulullah kata, barang siapa yang menipu, ni, yang ancaman ni. Bukan daripada golongan kami. Kita lihat di inilah. Jadi bila kita benar, sebab tu kalau kita jual barang, kita kena cakap dengan dia. Kalau barang ni rosak, tak rosak. Kita beli kereta, kita kena cakap. Kalau orang yang jual ni, orang yang beli ni, kita kenal lah kawan kita. Kita kata, ni brek ni nak tukar ni. Kau cakap. Yang disuruh cakap. Kalau dia kata, oh ni okey. Sekali dia pakai je, 2-3 hari, rosak ni. Ni namakan satu penipuan. Ni yang ramai orang buat. Ada lagi hadis ni. Rasulullah kata apa? Dia kata tipu muslihat adanya di neraka. Dia kata tu ancaman ni. Ramai orang ada tipu muslihat dan meniaga ni. Dia kata ini murah je ni, tak mahal, tapi saya jual murah je, dia kata. Padahal memang harga tu. Kadang-kadang di komplek-komplek pun orang tipu. Harga dia RM10. Lepas tu dia jual RM9. Lepas tu dia tepik je harga baru RM18. Dia kata diskaun 50%. Lepas tu dia diskaun RM1 je. Ada juga yang berlaku macam ni. Memang harga sekitar tu je. Kuranglah sikit. Mungkin RM1 kurang daripada harga biasa. Tapi dia letak harga lama. Harga lama ni yang dikatakan berganda-ganda. Itulah harga lama ni dulu dijual macam itu. Ni banyak berlaku. Banyak berlaku di supermarket di tempat yang dikatakan jual murah. Tu nak kena hati-hati ni. Okey. Ini aja lah. Ustaz. Tanya Ustaz. Ya. Kalau dari segi jual beli kan, jadi kita juga sebagai pembeli pun ada yang tak boleh menipu ke atau buat sesuatu yang tak kena kan dengan proses jual beli tu. Tapi contohnya kalau kita nak pergi tempat makan, kita tak yakin kebersihan, ada orang kata tak boleh sampai kita menjengah ke dapur. Macam mana tu Ustaz? Sebenarnya kita ada hak nak jengah ke dapur, bukan nak jengah. Tapi tak disuruh jengah ke dapur. Tapi kalau kita nak tengok, boleh. Bukan nak tengok masuk, tengok kuali dia, taklah. Lalu, boleh lalu.
Dalam Islam tak ada masalah. Tapi sebab tu tak digalakkan makan kat luar sebenarnya ni. Memang kotor-kotor lah. Gitulah. Jadi bila dia bersifat benar, ini benar ni, maka fahamilah kita, inilah perbuatan orang beriman. Ini perbuatan orang beriman. Jadi jangan risau untuk cakap benar dalam perniagaan. Kau tak laku tak apa lah. Pokoknya kita dikatakan orang beriman. Kita di-recognize. Kita disahkan oleh kitab-kitab, oleh ulama. Ini adalah orang beriman. Kenapa? Dia benar pada jual belinya. Dia benar pada jual belinya. Kalau orang tu tanya, kereta ni selalu rosak. Dah lama selalu rosak. Memang selalu rosak. Cakap selalu rosak tak apa. Memanglah kita ni dah berapa tahun, kan? Memang kita kata kereta selalu rosak. Tanya kenapa jual? Dalam kereta lain. Cakap yang terang kan? Jangan kata kereta ni jarang rosak. Padahal selalu rosak. Kita jarang rosak. Kita jarang guna. Padahal mileage dah beratus ribu. Beratus ribu. Ada orang jarang guna kereta. Ada orang kelab guna kereta. Apa yang beratus ribu. Kereta saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. 3 ke 4 tahun. 4 tahun kot. 174 ribu. 74 ribu. Maknanya setahun ni dalam 50 ribu. Ada orang kereta ni, asalnya orang kereta anak saya, dia kereta dia dengan kereta saya rasanya lebih kurang 46 ribu je kilometer. Ada orang kereta dia jarang guna. Dia orang sekolah je kat Bangi. Sekarang dah pindah Kuantan. Jadi, kalau kita menyembunyikan kecacatan dia, menyembunyikan kecacatan. Kalau tanya kereta pernah aksiden, cakap betul pernah aksiden. Dah. Kalau aku dah, kalau kereta tipu tak pernah aksiden, kereta ni okey, tip-top condition. Tip-top dia orang pakai rosak. Maknanya ada satu cabang dah berlaku penipuan. Satu cabang dia tidak benar pada jual beli dia. Tidak benar pada jual beli dia. Jadi bila tidak benar pada jual beli dia, dia telah melaksanakan perbuatan orang-orang tidak beriman. Kenapa? Orang yang benar pada jual beli ini adalah orang-orang yang beriman. Benar ni maksud tak ada penipuan. Tak ada ambil cara tak sah. Kalau kita perasan, kita beli barang, ada bil, kita perasan ada barang tak kira. Kita kena pergi balik tempat kedai tu, bawa barang tu, kata ini saya dah beli tadi tapi tak masuk dalam bil. Atau kita kat kereta, patutnya baki je pulang RM10. Tapi mungkin duit tu melekat, kita bawa duit dalam kereta, kita terima baki RM20. Jadi nak buat apa? Rezeki aku balik. Gitu ke? Orang beriman tak gitu. Dia apa? Dia kena pulang balik. Sebab kalau dia tak pulang balik, budak cashier ni kena tanggung. Sebab dia punya account tak balance. Atau stok tu buat perasan. Stok tu buat perasan. Atau kita beli barang RM5, patut dia bagi baki RM5. Kita bagi RM10. Tapi duit tu melekat, dia bagi kita RM10. Jadi balance dekat day end nanti, hujung hari nanti, kurang RM5. Selalunya kalau kurang RM5, jadi dia kena potong gaji. Padahal duit RM5 tu orang kita. Kita perasan. Kalau tak perasan kita lain. Kita perasan. Bila kita perasan, kita kena pulang balik RM5 tu. Kenapa? Orang beriman ini benar ia dalam jual beli. Benar ni maknanya dia tak ambil benda haram. Dia betul-betul kata dia ambil ni. Sebab tu yang bagus kalau makan nasi ni, yang bagus kita tunjuk dulu. Tu dia bagi harga dulu. Yang bagus jangan makan dulu.
Takut lagi tu kita lupa apa kita makan. Ni masalah ni. Ni masalah dia. Dulu saya pernah kena dulu makan dekat Kajang lah. Dekat tengah dalam. Bila masuk rumah, bayar, rumah kata berapa ringgit. Saya cakap berapa ringgit. Lepas tu dia kata murah bang. Tu saya kata murah. Betul lah murah. Saya rasa ada benda dia tak kira ni dia kata. Ada benda dia tak kira. Jadi isteri saya ambil ikan bakar. Saya tanya lah. Tadi ikan bakar kira berapa? Dia kata satu. Saya dah cakap dua juga. Saya cakap dua tadi. Sebab isteri saya satu, saya satu. Oh, dia kata satu tak kira. Saya tambah duit. Tambah RM12. Dia beli kurang RM12. Bukan soal mau tu kan. Bukan soal mau tu. Kita mesti pergi cakap dia kalau rasa tak kira, kita bayar. Tu dia kata, rezeki lah, nyari makan ikan free. Itu bukan ikan free, itu ikan haram. Itu ikan haram. Jadi orang beriman ni dia benar. Walaupun pekedai ni yang silap, salah kira, tapi dia perasan, dia tanya. Kalau kata semua dah kira dah, memang harga macam ni. Okey, tak apalah. Tak apalah. Sama juga macam kedai-kedai yang biasa yang tak ada scan kan. Dia tulis, dia cetak harga tampal. Dia cetak situ RM18. Memang kita nampak je dah RM18. Tapi kita bayar RM16. Bila masuk kereta kita tengok barang, RM18 ni, kenapa dikira RM16? Kita kena tanya dia balik, ini 18 ke 16? 18. Tadi encik kira saya punya 16. Saya tambah lagi RM2. Itulah. Kenapa kena buat itu Benar pada jual beli. Kadang-kadang Allah uji kita tau. Allah uji kita pada macam ni lah. Dia nak melihat adakah kita ni benar-benar orang beriman. Kenapa? Orang beriman itu benar pada jual beli. Benar pada jual beli. Jadi makanya jika berlaku apa situasi tadi, kena pulang balik duit. Kena beritahu cepat-cepat. Kena beritahu cepat. Jangan silap. Nanti makan duit haram. Jangan silap. Nanti kita tak masuk kategori orang yang beriman dengan perbuatan benar pada jual beli. Itu cerita yang sangat popular kan. Sayyidina Umar ni dia buat surat pada semua pedagang susu. Jangan campur susu dengan air. Macam penipuan lah. Jangan campur susu dengan air. Maka dia pun berjalan malam tengok rakyat dia. Allah takdirkan dia terdengar perbualan seorang ibu dengan seorang anak. Ibu ni kata dengan anak ni campurlah susu tu dengan air biar banyak sikit boleh jual. Anak ni kata bukankah ambil ini telah menulis surat kepada semua pedagang-pedagang, peniaga-peniaga supaya tidak mencampurkan susu dengan air. Jadi mak dia kata dengan perempuan ni, anak ni, ambil ni tak ada. Tak nampak apa kita buat. Maka berkata anak perempuan ni, memang Abu ni tak nampak. Tapi bukankah Allah nampak wahai ibu? Bukankah Allah nampak kita buat ni? Jadi apa? Jadi Sayyidina Umar ni dia mendengar perbualan ni. Dia dengar. Ni bapak ni, mak dengan anak tak sedar. Bila dia kat luar rumah dengar. Dia pun balik rumah. Dia kata dengan anak dia, siapakah ingin berkahwin pada wanita solehah? Jadi anak dia yang sulung tu kahwin, Abdullah. Kahwin dengan tu. Jadi cucu kepada Abdullah inilah, daripada perempuan ni, daripada keturunan perempuan ni, lahirlah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah. Dia cicit Sayyidina Umar. Umar bin Aziz ni. Sampai orang kata, generasi tu kata, kalau engkau nak tengok Umar, engkau tengok Umar bin Abdul Aziz. Watak dia sama. Lahir daripada mana? Lahir daripada keturunan seorang perempuan yang solehah. Sebab tu jangan menipu dan jual beli. Jaga-jaga. Jangan ambil benda yang tak bayar. Jangan ingat itu rezeki. Jangan. Kenapa orang yang tidak benar pada jual beli ni bukanlah orang-orang yang beriman. Dan ulama kata. Orang tak beriman orang apa? Orang berdosa lah. Okey. Ni nombor 13. Nombor 14. Nombor 14. Wo, apa khabar Wo? Ada Wo? Ada Ustaz, Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah.
Golak pun, nanding. Ya nak hujan Ustaz, dah mula gerimis Ustaz. Balik keluar surau tadi yang gerimis Ustaz. Dah mula Ustaz. Oh, dah turun hujan eh. Ya, baru boleh sampai keluar surau tadi Ustaz. Okey, seterusnya. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ah, Tadi saya ingat pasal susu. Kalau santan macam mana Ustaz? santan kalau tak ori, cakap tak ori. Santan memang ada yang ori tak ori kan? Betul, tapi kadang-kadang tak tahulah ada kelepet apa. Bila ada orang masak-masak ni, bila kerja kahwin Ustaz, ada yang mengadu kawah sampai aku kena mainkan lah kata. Sampai dia merendang apa daging Ustaz. Tak lumat-lumat Ustaz. Dia ingat jual santan Ustaz. Jadi macam mana Ustaz yang tuan santan Ustaz? Santan ni dicampur dengan kapur kan? Kalau yang tak ori. Air pun ada Ustaz. Air pun ada Ustaz. Air pun ada lah. Tepung je. Tepung. Campur dengan tepung. Jadi memang ada harganya tak ori. Tapi berapa peratus dia campur tu, tu kita tak tahulah. Memang dia campur dengan benda lain. Lepas tu ada santan ori. Santan apa lagi tu nama? Spicy. Spicy juga. Santan tak ori tu. Tak ori lah. Santan memang ada. Tapi kalau susu tak ada. Susu ada tak ori? Orang jual. Tak ada kan? Susu Tak ada Ustaz. Tak pernah dengar Tak ada kot. Kalau susu tak ada ori tak ori. Tapi kalau santan ada ori tak ori. Jadi baru beli semalam santan. Kalau ori RM5.50 kilo. Kalau tak ori tak tahulah, murah sikit kot. Murah sikit. Jadi berapa banyak tahap air tu, tu tak tahulah. Itu mungkin dia dah biasa buat begitu kan. Tu kalau kita rasa tak nak campur air, kita kena beli ori lah. Sama juga macam minyak wangi. Minyak wangi, kalau pekat kasturi tu, pekat yang saya dah beli dulu ni. Besar ni je kasturi tu. Ni besar jari ni. Ni. RM50. Ada orang jual. Tapi jarang orang jual lah sebab tak laku. Tapi saya pernah beli yang ori je. Yang tak campur apa RM50. Ada yang ada campur air, ada makin murah lah. Makin murah. Sampai ada yang boleh jual 12 botol RM10. Pun ada juga. Tapi itu bukan dia tipu. Itu memang benda ni kita pun tahu. Dan dia pun kata ni bukan ori. Tapi kalau dia kata ini RM10 ni ori, ni penipuan. Macam handphone. Kan handphone kan? Ada orang jual dulu kan handphone kan? RM500 je handphone. Padahal handphone tu harga RM2,000 lebih. Kadang jenama sama. Dia kata from China. Tapi sebenarnya dia diciplak tau. Dia ambil jama tu tampal dia. Bukan kilang Samsung yang buat. Dia ambil jama yang tak apa-apa dia tampal. Kalau kita tahu, dia tahu, tak apa. Macam dekat Kelantan kan. Orang jual Adidas. Baju Adidas RM15. Adidas kalau original berapa ringgit? Pernah tengok tak Adidas original baju dia? Ratus Ustaz. 100. Mau 200 ada. Saya pernah tengok kedai 220 t-shirt dia. Yang MU tu warna merah ni 220. Ada Adidas yang saya tengok kat kedai. Dulu saya ada beli baju Adidas lah masa kerja tu. RM60 pun ada. Ada Adidas yang kedai 120 pun ada. Tak tahu lah macam mana dia kira kan. Mungkin kualiti kain ke apa benda ke. Tapi yang dekat Siam tu, dia bukan Adidas. Yang kita tengok dekat. Dia apa? Tengok misal dekat je. Adibas. Dia bukan das. Dia bas. Kat sana pun ada baju Levi's. Levi's ni saya tahu lah original berapa. Kalau keluar tu saya tahu dulu beratus. Kalau baju ni pun beratus juga. Levi's dia dengan panjang. Dia cantik lah dulu Levi's. Dulu kita mana mampu nak beli kan. Tapi yang sikit punya dekat Wakar CIA tu berapa? Wakar CIA Levi's 40 rasanya Ustaz. Kita tu lah 30, 40 je. Tapi kalau original ni 200.5 dengan panjang. Dulu saya ingat lagi dulu masa saya belajar ITM kawan saya dia ni orang kaya lah agaknya.
Dia beli dekat Taman Komplek tu, Levi's, lebih original. 140 waktu tu. Sekarang lagi jauh harga mahal lah. Tapi nama dia bukan Levi's, nama dia apa? Louis. Bukan Louis. Lias. V tu, dia tarik sikit je, jadi Y. Lepas tu, orang tak boleh cakap. Kenapa? Ini bukan Adidas, ni Adibas. Lepas tu apa? Kementerian Pengguna tak cakap. Ini nama lain. Dan Adidas pun tak ada masa nak sama dia orang. Sebab kan dia tiru logo, dia tiru tulisan. Cuma D ni, dia balik yang lebih. Ni D, Adidas, balik yang lebih. Tu je. Tak tahulah dia tiga hukum macam mana, tak tahulah. Tapi selagi dia tak pakai nama orang tu, boleh kot. Dulu ada ustaz kata boleh. Tapi kalau dia pakai nama orang tu, itu nama siplak. Itu nama tiruan. Itu nama tiruan. Ada juga banker ni dia ada grade. Adidas ni grade A, grade B, grade C. Kenapa dia buat murah? Dia tak nak orang tiru. Jadi kalau t-shirt yang mahal tu memang bagus tau. Collar dia, kalau pakai lama baru dia jatuh. Makan tahun baru dia elok lah. Okey. Ustaz, kalau minyak wangi tu kan, yang minyak wangi yang tiru jenama-jenama tu, itu macam mana pula? Kan? Jadi, tak boleh. Kita beli pun kita kira bersubahat lah tu kan? Memanglah. Kita support penipuan. RM10 kan? Betul. Yang tiru jenama lah. Dia tulis lah jenama macam Gucci lah yang. Kalau Gucci yang betul berapa kan? Yang wangi. 400 lebih. Kau 400. Yelah kalau jual yang macam apa yang macam nama tiru-tiru tu macam dapat 30-40 ringgit tu. Tapi dia tiru bau yang sama kan? Tak boleh lah kita beli support kan? Tak boleh. Kita tak beli. Sebab kita support penipuan. Ustaz nak tanya lagi. Tadi orang dulu sebenarnya. Saya balik. Siapa? Tak, saya nak tanya kalau macam orang jual kuih tu kira menipu tak? Kalau misalnya inti kelapa dia dah perah dulu ambil santan baru dia buat inti. Bila kita makan kita tahu kualiti dia. Tu kira tipu Ustaz? Selagi bendanya sepatut tu dia kata kalau kentang. Okey. Kentang grade apa, kentang kualiti apa, tidak ada dalam perjanjian. Tapi tak boleh lah taruh benda busuk, dah rosak, tak boleh lah. Tu penipuan lah. Ada macam kelapa tu, inti kelapa tapi dia dah perah buang. Itu kita dah tahu dah kualiti dia dah berubah. Patutnya orang kelapa dia kena kualiti kelapa lah. Kena kualiti kelapa. Selalu dapat kuih macam doktor cakap tu Ustaz. Ya Allah punya keringnya, dia punya inti dia tu tak sedap langsung. Harga murah memanglah. Dia orang ni nak kos nak buat murah. Kerana dikecilkan. Tu tak apalah kalau memang kita beli, memang macam tu, ialah macam itulah. Dia pun tak menjaminkan apa-apa. Tapi kalau barang tu sampai tak boleh makan, sampai busuk, tak boleh. Itu nama penipuan dalam perniagaan. Atau saya pergi Kuantan, waktu kerja kan. Saya beli air, saya minum dulu. Lepas tu saya masuk dalam masjid, bayang. Belum puasa. Lepas tu bawa saya keluar dengan kawan-kawan ni, baru kita beli makanan. Makan dekat dalam kereta, kadang-kadang ambil tikar makan dekat. Kadang-kadang makan hotel, kadang makan dekat padang tu. Bila saya beli lauk, lepas orang azan, saya tengok lauk dia banyak. Saya kata, macam mana dia buat ni? Dan saya rasa dijual balik besok hari. Lauk dia banyak tau. Ikan dia banyak, apa dia banyak. Tak tahulah digoreng balik ke apa, tak tahulah. Selagi tidak rosak dan selagi dia tak kata ini lauk ni, ini punya, okey, boleh jual. Kalau kita tanya, ni lauk bila ni bang? Dia kena jawab, ni lauk semalam. Kita beli ikan dekat pantai. Dia kata ikan segar.
Kita tanya dia, "Kak, tinggi ni bila ni?" "Baru tadi datang, padahal dah seminggu dekat dalam buku." Itu penipuan. Itu penipuan. Itu penipuan. Memang orang nak berniaga ni, nak laku ni, dia sanggup cakap apa saja, betul tak? Tapi dia dikatakan orang yang beriman ialah dia benar pada jual beli dia. Yang berniaga ni nak kena hati-hati lah. Nak kena berniaga ni hati-hati. Kalau bekerja, masalah gaji dia adalah bila ada tulang. Tulang tipu IC, tipu MC, tipu claim. Ni masalah dekat sini. Tapi kalau berniaga, selalu masalah dia adalah penipuan pada barangan. Penipuan pada barangan. Dia bungkus satu barang yang boleh nampak dari luar. Yang luar ni letak yang cantik je. Yang dalam ni dah rosak. Itu macam tadi tu. Macam inilah yang Nabi nampak ni. Nabi kata, dia kata, siapa yang menipu bukan golongan Rasulullah. Jangan buat gitu. Yang dalam ni dah reput-reput ni barang taruh. Yang luar cantik. Nampak tak orang jual buah kat pasar malam? Nampak Satu longgor RM10, ditaruh kat bakul macam mana? Dia bukan taruh kat bakul ni tau. Bukan bakul yang macam ni. Dia buat macam mana? Terlangkupkan. Terlangkupkan? Yes. Kenapa terlangkupkan? Nampak banyak. Tahu tak? So nampak banyak. Anggur RM10, dia terlangkupkan. Nampak tinggi. Tapi yang bawah tu, orang tahu bawah ni ada jaring. Kenapa tak letak macam tu? Tak ada jaring. Dalam bakul jaring tu. Kalau bakul jaring nampak sikit. Jadi bila terlangkupkan nampak tinggi, orang, murah. Ni. Kalau di kawasan ni supaya nampak tinggi, nampak banyak, nampak je banyak, sebenarnya tak banyak. Itulah dikatakan tidak benar dalam jual beli. Orang tanya manis ke buah ni? Manis. Manis. Tadi ada makcik tu beli 8 kilo buah kenduri. Sebenarnya tak ada makcik beli pun 8 kilo. Makcik ni dia beli sekilo, dia balik rumah. Dia buat cerita lah, dia balik rumah, dia beli kundam, dia balik rumah. Dia kata manis. Baru lalu dia makcik tu, dia beli 8 kilo. Kita dengar betul ke manis? Kita pun beli, balik masam. Nampak? Selalu kalau kita nak beli barang, kadang-kadang kita dengar peniaga ni kata apa? Saya pun ada beli satu ni. Contoh handphone. Apa-apalah. Gadget-gadget ni lah. Handphone. Macam saja. Ni okey lah. Ni harga pun nampak okey lah. Ni okey lah. Ni ramai orang beli. Saya pun ada beli satu. My second handphone. Dia kata itu. Jadi kita dengar. Kalau dia beli tak apa. Kalau dia beli tak apa. Kalau yang tak beli pun. Betul tak? Saya beli satu. Saya bagi sama suami bini. Ustaz, kalau macam tu, kalau katalah kita beli, lepas tu kita tak puas hati dengan barang kita beli tu, kita menyumpah, kita kata tak halalkan duit kita tu, jadi tak halal juga kan duit pada orang? Kalau dia dah tipu, kita halal tak halal, dia berdosa juga. Maknanya duit tu jadi tak halal juga daripada dia nya? Memang lah. Kalau duit tu kita halal sekalipun, tapi perbuatan menipu tu tetap dosa. Betul lah perbuatan menipu tak dosa. Banyak peniaga yang tidak berhati-hati lah. Kadang-kadang yang kita sedih ni peniaga Islam. Peniaga Islam. Kita tanya ni ni siapa buat ni? Kalau tak tahu cakap tak tahu. Betul tak? Ni orang kita. Memang yang hantar orang kita. Tapi kita tanya mi ni siapa buat? Ada orang jawab tak tahu lah. Ada orang jawab, kita tak apa, orang siapa tak apa, ramai orang makan, Muslim makan. Bukan soal tu, kita tanya siapa buat mi ni? Siapa pengilang dia? Orang Islam ke bukan Islam? Itu soalan kita. Kadang-kadang dia recommend pula yang bukan Islam ni barang lah. Yang kita kena takut.
Kata ni bagus ni lemak, dia tahan lama, tak cepat basi. Dia pula recommend itu. Kau orang Islam, recommend lah barang Islam. Betul tak? Recommend barang Islam, nampak agama Islam. Nampak agama Islam. Kita tanya, ini orang kita ke tahu ni? Kalau dia tipu, dia kata, ni orang Islam buat. Padahal yang hantar ni orang bukan Islam. Dia berdosa lah. Tidak benar dia pada jual beli. Kadang-kadang kita tengok cara dia jawab, kita tahu. Kita ragu. Kenapa? Dia jawab tu sampai dia ambil Kita tanya, ni tahu ni orang Islam ni. Dia jawab pelik. Dia jawab je. Kalau betul selalu ni, dia kata, ni orang kita buat ni. Saya ambil ni kat salah benam, dia kata. Tapi dia buat tak banyak. Kadang-kadang nampak lah apa 50 ketul satu pagi. Kalau abang main lambat, habis lah dia kata. Adalah kau pilih sikit. Betul. Tapi kau jawab, ni orang kita punya. Saya dah nampak from the sign, from the way she replied to me, Bat, kau cari apa tu, Bat? Apa yang hilang? Baru balik hari ni busy sikit Ustaz, minta maaf. Buka kamera lah pula. Toleh kiri kanan cari apa tu? Tak ada cari apa Ustaz, cari kebenaran. Boy. Jawapan tu bisa, very deep. Jawapan Kebenaran ni. Orang cerita jual beli ni, tengok ni. Okay, sorry. Balik kerja, Bat? Baru balik. Sorry Ustaz. Jangan baik. Baik, insyaAllah. Tanya apa soalan? Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan barang tiruan tadi, ciplak tu, maksudnya kita orang perempuan ni tak boleh belilah kain sembayang yang Siti Khadijah ke apa ke yang daripada Vietnam tu Ustaz. Ada ciplak Ada Ustaz, banyak. Siti Khadijah ciplak? Ya. Dia pakai nama tulisan. Dia ada label, dia siap jahit label tu kat dekat. Tak boleh lah. Kecuali kalau Siti Khadijah tu hilang kat sana, tak apa lah. Tapi sebab harganya murah sangat berbanding dengan Siti Khadijah kat sini. So kita tahu. Same quality. Kualiti dia lebih kurang sama. Kalau tak sama pun dia kurang sikit je macam tu. Kain. Dia tiru jahitan 100%. Saya tak tahulah. Sama, tapi dia punya kain jenis dia Khadijah tu lagi lembut. Mana lagi bagus ke? Taklah lagi bagus. Ustaz. Boleh beza lah. Kita boleh beza lah yang mana beli Vietnam, yang mana original. Yelah. Dia punya apa yang kita dapat tu, value kat sembayang tu, harga yang kita bayar lah. Tapi dia tak boleh tau. Tak boleh. Ini berdosa. Please don't support. Jangan support. Lagi satu, dia dah menjahanamkan perniagaan orang kita. Betul tak? Dia dah menjahanamkan perniagaan orang kita. Ustaz, kalau dah beli macam mana? Kalau dah beli macam mana? Banyak betul. Ya Allah, kenapa beli? Saya tak tahu Ustaz. Ini biasa ni mesti pernah pergi Vietnam ni. Ya. Murah. Macam nak bagi souvenir lah untuk kawan-kawan kan. Yelah, jangan beli nama Siti Khadijah. Belilah nama benda nama lain. Siti Aminah ke kan? Mazna ke, beli nama. Kalau jangan nama Bat jangan tak laku je barang. Ada laku nama Badli. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Simpan ke macam mana? Buang ke? Tanya saya pun tak tahu macam mana. Taubat Ustaz. Taubat lah. Itu nak pakai semayang pun tak boleh Ustaz kan? Memanglah pak semayang sah. Tapi Allah tak terima. Macam kita curi kain tau, curi kain. Sebab jual beli tu dia tak sah, dia tiru. Dia tipu orang, dia tiru orang. Dia ambil je nama orang. Kan dalam Malaysia ni kan ada undang-undang copyright kan, betul tak? Kalau nama tu Khadijah, janganlah pakai Khadijah. Pakailah nama lain. Maknanya Khadijah ni dia punya pengaruh dia
hebat juga kalau orang Vietnam boleh tiru. Ustaz mungkin Khadijah tak? Harga dia jauh beza. Beza Ustaz, beza. RM40 je. RM40. Ya Allah. Ya. RM40 ini Khadijah. Ya. Kalau yang original 100 lebih. 180, 1,5. Tak dapat tu lebih. 200 lebih, 400 pun ada. 280 Ustaz, saya Dengan baru kain, beli. dengan kain 280. Ustaz, kalau yang macam Ustaz, kalau macam yang dah terbeli banyak, lepas tu nak bagi orang, boleh kan kalau kita potong label ni, kita sedekah potong label kat lah. surau-surau masjid. Potong label lah, potong label. Potong label lah kan. Kenapa tahu? Satu lagi aku tahu. Kalau kita beli kat Vietnam, kita tak potong label, nanti ada cacat. Katakanlah ada cacat. Contoh RM1 dia buat. RM1. Jadi kita bagi hadiah kat orang, orang tengok, Siti Khadijah ni teruk lah niaga dia. Kau tengok waktu lekung RM1, padahal bukan dia buat. Jadi kita merosakkan nama dia, betul tak? Betul tak? Kalau kita beli dekat dia, memang nama dia RM1, dia cakap dia buat tak betul. Tapi bila kita beli dengan orang lain, dan kita tahu benda ni ciplak, RM1 ke, nanti getah cepat putus ke, je lah RM40, what do you expect? Betul tak? What you expect RM40? Banding dengan harganya sebenarnya 200-300, what you expect? Ustaz, kalau jam Ustaz kan ada macam brand yang Sama le. macam pernah beli je. Sama le. Ustaz, orang yang tiru tu lah dosa tau. Orang yang tiru jenama tu lah dosa tau. Kita don't support. Beli. Ustaz, baru tahu ilmu ni macam mana Ustaz? Aduh, banyak lah tu beli. Sedihnya lah. Puas diri dia nampaknya. Tanya dulu. Masalah Muhammad. Jahit sendiri tu. Ya. Jahit sendiri dilukung kat masa saya kata. Jahit sendiri dilukung. Sebab apa saya kata tadi kan. Kalau kita biarkan jenama tu kat situ, kita bagi orang, kita cakap tak dengan orang, ini ciplak punya, cakap tak? Cakap Ustaz. Ini murah punya, cakap. Ya, saya cakap. Cakap boleh tahan lah. Maknanya kalau dia pakai, dia pakai 2 kali, kram koyak. Kalau dia tak tahu, dia kata apa? Ini Siti Khadijah ni macam mana berniaga? Ni aku malah beli dengan orang Melayu. Nampak keluar perkataan tak baik, nampak? Lepas tu aku tak nak beli brand-brand orang Melayu ni. Kau tengok lah ni Siti Khadijah ni. Aku pakai 2 kali. Ini Dura bagi tau, dia kata. Dura banyak duit, dia beli 10. Dia bagi aku 1. Pakai 2 kali, koyak muka. Bad reputation, yes. You will make bad reputation to Khadijah. It will put a very bad image to Muslim. Ustaz yang guna nama saya Ustaz bad. Sorry. It show a bad putri image yang very bad, teruk. Nanti kalau orang yang anti pada orang Melayu dia kata, ni lah orang Melayu dia kata. Jual mahal, 250. Pakai 3 kali koyak. Sebenarnya bukan Siti Khadijah. Sebenarnya Siti Vietnam. Tahu? Tapi Ustaz, kalau kita declare cakap dengan dia kan, tak apalah ni aku bagi kau present hadiah tapi ni Vietnam punya. Boleh ke? Masih lagi nak mempertahankan. Nak tanya dia dulu kalau boleh lah. Banyak Ustaz saya beli. Aduh, dah beli banyak ni. Buang label. Dah beli banyak Ustaz. Dah beli banyak. Saya betul lah melancong sana sini. Aku juga tak melancong. banyak produk yang ciplak Ustaz. Tudung pun ada Ustaz. Tudung macam Ariani tu banyak. Tak super murah Ustaz. Kalau nak beli tak tu mahal ke main. Tudung pun ada? Ada Ustaz, banyak. Ariani lagi 20 helai lagi. Aduh ya. Ariani Vietnam Ustaz. Ya. Hari ni kat Vietnam ada jual. Tipu Ada punya. Ustaz, RM1. Ada Ustaz. Murah Ustaz. Ustaz, kalau kita kan hilang Ustaz.
Ustaz, kalau kita kan ada macam tudung yang kita berkenan, lepas tu kita pergi hantar tailor jahit untuk kita pakai sendiri, boleh tak Ustaz? Tudung berkenan, maksudnya beli kain. Macam kita ada belilah tudung ataupun baju yang berjenama tu, macam orang kata Tiruan. separuh kan, macam telefon separuh dengan lengan tu. Jadi kita nak beli kain sendiri, kita bagi orang tempah, itu kita tiru ke macam mana? Tapi untuk kita pakai sendiri. Kalau dia ada pattern right, kalau tiru. Walaupun kita hantar tailor kita tempah untuk kita pakai sendiri. Tak boleh, kita kena beli dengan dia juga. Oh, okey. Saya kata, jangan photostate kitab yang ada hak cipta. Saya beritahu je kan. Ada. Maknanya kena buat design sendirilah Ustaz. Yelah boleh ni lah. Alah telekong. Isya saya punya. Biasa photostat Ustaz kat universiti. Kita yang photostate, kita pergi beli. Mahal pun beli. Tapi buku-buku Ustaz masa sekolah dulu banyak photostat. Cikgu pun suruh photostat Ustaz. Sebenarnya tak ada photostate sebab tak ada hak cipta. Tak ada hak cipta. Maksudnya kita ni dia print, dia design, dia buat gambar. Jadi dia ada hak cipta dia. Hak cipta dia. Memanglah. Dia banyak betul-betul set tu. Kalau kita pergi kedai kat PKNS tu, Syabab. Kalau kedai PKNS. Ranjang. Ni apa? Tahu. Bangi. Dia dah cakap, jangan snap supaya anda tidak susah di akhirat. Dia pernah tampal notis kat kedai. Kadang-kadang dia orang ni pergi, dia tengok kitab. Dia ambil memang kitab. Dia nampak ada something yang dia nak guna lah. Dia buka kat kedai tu, snap. Dia handphone. Snap. Lepas tu, dia print. Kedai tu kata, jangan ambil gambar isi buku supaya anda tak susah di akhirat. Tanda dia apa? Dia akan claim kat kita. Jaga-jaga. Muflis lagi. Jaga-jaga. Jadi kalau dia snap, saya beli lah. Kalau kita 20 muka, dia snap, dia print kat rumah. Bagi pula kawan dia lagi. Rugi lah dia. Betul. Walaupun milik orang kafir Ustaz. Ya. Tak boleh curi mangga orang kafir. Dulu sekolah tu budak kata orang kafir tak apa, curi mangga. Tak boleh. Ustaz, barang bandel tak apa kan Ustaz? Bandel tu memang dia jual second hand. Itu level saya lah tu. Okey. Bukan kasut dari Paris, sepatu dari Itali. Pasal malam. Amboi, pasal malam rendah diri hebat. Saya main bandar ni orang kaya Ustaz. Yelah. Betul Ustaz. Tak bukan kaya. Tak, saya memang tak suka. Memang macam tu lah. Tak apa. Okey. Siapa yang tanya? Zainur. Won tanya Zat. Won. Okey Zat, berbalik pada jam tu Zat. Yalah, kita orang kampung. Lepas tu pergi dapat breedling katakan 6-7 ribu ringgit kan. Padahal kita beli 100 lebih 200 Zat. Jadi macam mana Zat? Nama breedling memang luar orang putih ni lah. Jadi macam mana Zat? Kita minat. Memang Itu ciplak tak boleh. Itu ciplak. Itu barang tiru. Kita support benda-benda ditiru lah. Perbuatan tiru ni tak baik. Nanti kalau orang tengok, wah, jam jual 5,000 ya. Orang awak pakai jam 5,000. Cakap apa? Paniang. Tak ada lah ni lah. Central Market. Bertalin Street 35 Street. Mengaku je cepat. Kena tanya hanyut ke belum tu? Hanyut macam tak hanyut dah dekat tangan. Tu dia sebab tu ada hak cipta ni dia merosakkan reputasi perniagaan orang lain lah. Walaupun bukan Islam. Lepas tu jangan beli barang tiruan. Kenapa? Dia tidak benar dalam berjual beli. Tapi kalau ditukar nama tak apalah, Adibas ke apa benda. Tu memang bukan jenama tu. Orang pun tahu ni bukan original. Tapi orang tahulah selalu.
Barang original ni dia boleh pegang pun tahu. Okey. Mbak Sita, Lainur, tanya cepat. Pukul 6 dah. Ustaz, saya nak tanya, macam saya cikgu. Dalam tu lah biasanya macam dah bagilah semua murid ada beli buku aktiviti. And then lepas tu, kalau ada hari-hari tertentu dia tak bawa. Lepas tu sebab kita nak bincang susah, dia tak ada. Tu saya fotostatekan untuk dia untuk hari tu. Macam mana tu Ustaz? Tak boleh juga ke? Kalau ikut hukum tak boleh. Kita kena minta izin penerbit tau. Kalau saya cakap pasal hukum lah. Sebenarnya dia ada buku tu, tapi sebab hari tu dia tak bawa, kita nak bincang. Kongsi dengan belah-belah. Kalau hukum betul memang tak boleh lah. Kalau kita kata hukum memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab kita dia ada tulis kat depan tu tau. Dilarang menerbitkan photostat ke apa benda ke. Kecuali dulu guru kata buku-buku ilmu agama yang memang susah nak dapat. Dan kita tahu orang yang tulis, orang yang cetak tu pun dia bukan main business. Dia main risalah dakwah. Kita boleh ambil. Kita tulis. Dah jelas dia memang buat ni untuk dakwah. Selalunya kita dah lama lah. Tapi kalau kita baru-baru terjemah ni dia ada commercial value. Kat situ tak boleh. Yana? Ustaz nak tanya pendapat kalau macam Astro kan ada Enjoy semua tu yang dia tarik daripada Astro punya channel tu macam tu pun sama lah Ustaz Enjoy? Tak tahulah. Itu ada mungkin ada business deal dengan dia orang kot. Mungkin ada business deal dengan dia orang. Enjoy bawa Astro kan? Enjoy bawa Astro. Pasal Android bot dia haram itu. Enjoy bawa Astro, saya rasa lah. Dia anak dia tapi dia ada macam kind of dia ambil channel daripada provider lain secara illegal. Illegal tak boleh. Everything must be legalized. Supaya tak timbul isu haram. Mungkin saya rasa ada perjanjian tu. Okey, dah pukul 6. Nanti 14 nanti kita sambung. Okey, wah. Sambung wah. InsyaAllah, InsyaAllah. Hari apa Hari Selasa. Kelas ni Selasa sambung. Kita InsyaAllah, ada, ini berapa bulan? Hari ni 7, Ustaz. 7. Okey, nanti jumpa nanti malam. Siapa datang sana boleh datang. Dekat surau. Apa? Asyakiri dan Reko. Jangan Reko. Siapa datang boleh datang. Datang Isyak 8.50. Pukul 10 kita berhenti. Kejap je kelas. InsyaAllah. Okey, besok kelas subuh dekat Taman Perkasa. 8.30 kelas kita baca Dhamma Peruntuk. Tak ada penaja lagi dah setakat ni. Kita baca lah, tak apa, tak penaja tak apa. 8.30, 9.30. Lepas tu pukul 10, 11.30 baca Dhamma Abraham Auf. Besok kelas sampai 11.30 saja. Lepas tu malam tak ada kelas. Hari Ahad kita, Nanding tak boleh lagi belum lagi Rasulullah tak ada nama Izzat. Tapi saya boleh juga. Belum lagi nanti. Okey. Minggu depan kalau nak mula kena beritahu awal. Saya ada program yang saya dah set ni pagi. Tapi 8.30 ada online. Petronas pun tak pasti lagi nak tanya dia orang. On ke tak on. Okey, cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf pasti banyak kurangan bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.
الحمد لله 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 الحمد لله